This call is now being recorded. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا نافعا وفهما مستقيما وهداية نسأل الله لا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا لمن نعرف بالله ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا وحدك علينا رب اشرح لنا صدرنا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ موسى تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Dan bahwasanya percaya pula dengan muqabatkan arwah segala hamba itu malakul maut dengan izin Allah Ta'ala. Dan bahwasanya percaya pula mana wajib di atas mukallaf percayakan pula beriman pula dengan muqabat mengambil dengan muqabat mengambilkan arwah akan ruh. Arwah tu jamak, ruh tu mufrad. Akan arwah segala hamba itu siapa? Malikul Maut. Muqabat tu dengan izin Allah Ta'ala, ini dengan kehendak Allah. Dengan izin Allah, yakni dengan kehendak Allah. Jadi setengah daripada perkara yang wajib kita beriman, wajib kita percayanya, bahwasanya segala hamba yang mati itu adalah sebab muqabatkan mengambil akan nyawa itu oleh Malikul Maut. Yang mana Malikul Maut itu mengambilkan roh segala hamba itu dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah. Firman Allah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Artinya, ketahui olehmu, Muhammad. Tak ada. Kata olehmu, Muhammad. Kata olehmu, maknanya sampaikan olehmu. Kata olehmu, wahai Muhammad. Bukan kata seorang diri cakap seorang. Bukan begitu. Kata olehmu, wahai Muhammad, maknanya menyampai oleh kamu, wahai Muhammad. Lagi akan mematikan kamu. Lagi mana selagi. Sekarang tidak lagi masa depan. Selagi akan mematikan kamu oleh Malikul Maut. Selagi mematikan kamu oleh Malikul Maut. Memati itu maknanya ambil, cabutkan roh. Masa depan, selagi akan memati akan kamu itu segala hamba. Segala yang mempunyai roh itulah. Mematikan kamu oleh Malikul Maut. Maknanya Malikul Maut akan tarik nyawa kamu. Malikul Maut ni yang diwakilkan dengan kamu. Yang diwakilkan dengan kamu, yang mana Allah Ta'ala wakilkan dia untuk ambil nyawa kamu.
yang diwakilkan dengan kamu, mana yang diwakil oleh Allah Ta'ala akan Malikul Maut itu dengan mengambil nyawa kamu. Kemudian itu mana kata yang diwakilkan, maknanya Allah Ta'ala, jadi maknanya Malikul Maut yang mengambilkan nyawa sebab ada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia pandai sendiri. Jadi mana dia tidak mengambilkan nyawa seorang malaikat dengan sebab perintahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas pada malaikat mengambil nyawa kamu, kemudian kepada Tuhan kamu kembali sekalian kamu. Jadi kemudian kembali sekalian kamu kepada Tuhan kamu. Kemudian kembali sekalian kamu kepada Tuhan kamu. Selepas pada dia ambilkan nyawa, kamu akan kembali kepada Tuhan kamu. Dikehendaki kembali kepada Tuhan kamu tu maknanya akan terima balasan daripada Tuhan kamu. Allah akan balasan pula, akan bagi balasan baik-baik, jahat-jahat. Al-faslul awwalu, muqaddimah yang kedua dah selesai. Al-faslul awwalu fi suratil mauti wal hayati wa sifati malakil mauti wa kaifiyati tawfiyatil khalqi wa kaifiyati tawfiyatil khalqi wa fi haqiqatir ruhi. Sekali lagi ulang. Al-faslul awwalu fi suratil mauti wal hayati wa sifati malakil mauti wa kaifiyati tawfiyatil khalqi wa fi haqiqatir ruhi. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan rupa mati. Dan hidup. Rupa mati, rupa hidup. Dan sifat malakul maut. Dan pada menyatakan sifat malaikat mati. Malak tu malaikat. Seorang malaikat. Maut tu mati. Dan kelakuan memati akan makhluk. Kaifiat cara malaikatul maut mematikan akan makhluk. Dia buat bagi makhluk mati, dia buat cara mana. Dan pada menyatakan hakikat ruh. Maka tersebut di dalam setengah hadis bahawasa Allah Ta'ala menjadikan mati qadar rupa kibas. Tiada lalu ia dengan suatu malaikat mati ia. Dan diriwayatkan bahawasanya disembelihkan dia oleh Nabi Yahya alaihi salam antara syurga dan neraka. Dan bahawasa hidup itu dijadikan dia oleh Allah Ta'ala atas rupa kuda. Dan tiada lalu ia dengan suatu malaikat hidup ia. Tersebut di dalam hadis bahawasa Allah Ta'ala menjadikan mati qadar rupa kibas.
bahwasa Allah Ta'ala menjadikan mati. Dia memanglah kita maklum kata mati itu keluar roh daripada suatu yang bernyawa. Tapi mati itu Allah Ta'ala jadikan rupa kibas. Tiada lalu ia mati dengan suatu. Tak. Tiada lalu ia kibas. Mati yang Allah Ta'ala jadikan rupa kibas. Tiada lalu ia dengan suatu yang bernyawa lah. Malaikan mati ia suatu. Tiada lalu ia dengan sesuatu. Gitu ya, sin dua kali ya. Dengan sesuatu malaikan mati ia sesuatu. Dan diriwayatkan bahwasanya dan ada riwayat pula bahwasanya kibas tu tadi disembelihkan dia kan kibas tu oleh Nabi Yahya alaihi salam antara syurga dan neraka. Maknanya disembelihkan oleh Nabi Yahya akan kibas tadi di akhirat esok di kawasan antara dua tempat antara syurga dan neraka. Maka jadi maknanya semenjak daripada itu mati dah tak berlaku. Sebab mati dah disembelih. Dan diriwayatkan bahwasanya disembelihkan dia oleh Nabi Yahya alaihi salam antara syurga dan neraka. Dan bahwasa hidup itu pula dijadikan dia oleh Allah atas rupa kuda. Tiada lalu ia kuda tu dengan suatu malaikat hidup. Ia suatu. Kata Syekh Abdul Rahman As-Safuriyu. Hanya sungguhnya didatangkan dengan mati itu pada rupa kibas. Mati itu datang dengan rupa kibas. Kerana Israel turun ia atas Nabi Adam pada ini rupa. Jadi mati datang dengan rupa kibas tu kerana Israel Malikul Maut tu lah. Turun ia Israel turun atas Nabi Adam ketika dia nak mematikan Nabi Adam tu pada ini rupa kibas. Lepas tu nanti saya projek balik masalah nak mendalami sikit lagi tu nanti sekali lagi. Masalah kibas tu macam mana. Dan bermula malakul maut itu iaitulah Sayyidina Israel alaihi salam. Bermula malakul maut malakul maut malaikat mati kalau nak kira bahasa Melayu. Siapa? Iaitulah Sayyidina Izrailu alaihi salam. Iaitu nama yang bahasa Syriani. Iaitu Izrail. Nama yang bahasa Syriani. Jadi nama bagi malakul maut lah, tapi bahasa dia tu bahasa Syriani. Dia dua kalimah asalnya. Dua kalimah. Izra satu kalimah. Il satu kalimah. Macam nama kita Abdullah itulah.
Kita kalau nama Abdullah, Abdu tu satu kalimah, Allah tu asalnya satu kalimah. Nama Jalaluddin, Jalal tu satu kalimah, Din tu satu kalimah. Dia panggil isim alam murakkab. Panggil isim alam murakkab. Maka Izrail, il tu satu kalimah. Izra satu kalimah. Tu kalau Jibrail, Jibra satu, il satu, Israel sama. Lepas tu bahasa Syriani adalah bahasa yang digunakan pada orang Banu Israel. Bahasa yang digunakan oleh Banu Israel. Masa Nabi Musa, Nabi Isa tu bahasa dulunya cakap dengan bahasa Syriani. Kitab Taurat. Kitab Taurat tu datang dengan bahasa Syriani. Lepas tu orang Israel sekarang tu dia pandai dah bahasa Syriani tu. Dan makna Izrail pada bahasa Arabnya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Tapi il tu dengan mana abdu, hamba. Jabbar tu nama Allah. Macam kita nama Abdullah ni. Il tu mana abdu. Iaitu seorang daripada malaikat yang amat besar. Iaitu Malakul Maut. Artinya Izrail tu. Seorang daripada malaikat yang amat besar. Ada seorang daripada malaikat. Mana salah seorang daripada malaikat yang amat besar haru-haru pelihatannya. Yang mengejutkan akan sebagai mengejut. Yang bersangatan. Yang amat besar haru-haru yang amat besar haru-haru pelihatannya. Jadi pelihatan dia tu pelihatan yang amat haru-haru. Dan yang mengejutkan. Dia ni yang mengejutkan orang lah. Akan sebagai mengejutkan yang sangat. Dia mengejutkan orang sebagai maknanya mengejutkan dia tu mengejutkan yang sangat. Jadi pelihatan dia tu pelihatan yang amat mengharu-harukan manusia. Kedatangan dia tu mengejutkan manusia sebagai mengejutkan yang sangat, yang kuat. Yang sangat, yang kuat. Kepalanya pada langit. Yang di atas. Mana langit sebelah atas. Lapisan langit yang sebelah atas. Dan dua kakinya pada kesudahan bumi. Tu nak cerita kata besar tak besar dia tu badan dia sebenarnya. Tapi malaikat ni dia badan dia lembut. Dia nak mengkecilkan boleh, nak membesarkan boleh. Dia nak buat rupa mana-mana rupa pun boleh. Sebab dia benda yang lembut macam air. Tapi air nak mengkecilkan tak boleh. Tapi nak bentuk jadi bentuk mana-mana tu boleh.
Air kalau duduk dalam bekas yang 4 persegi, air itu jadi 4 persegi. Air itu kalau duduk dalam bekas yang bulat, dia jadi bulat bentuk dia. Cumanya air itu kita kalau banyak nak jadi kecil tak boleh. Tapi malaikat ni dia badan dia lembut. Dia boleh mengkecilkan badan dia dan dia boleh membentukkan badan dia dengan bentuk mana-mana sekalipun. Nak bentuk kambing, bentuk kuda ke, bentuk manusia ke, boleh. Allah Ta'ala bagi kuasa kepada dia. Sebab tu kita dengar macam-macam dia datang. Macam-macam rupa dia datang. Tapi kalau sifat yang asal bagi malaikat, ya, tengok malaikat Israel, kalau kira badan dia asal tu besar sakap mana, dia katanya kepala dia tu kalau dia berdiri, kepala dia tu betulan dengan langit yang di atas. Langit lapisan atas. Kaki dia tu pada kesudahan bumi. Maknanya pada kawasan bawah pada bumi. Lapisan bawah pada bumi. Tu nak kira katanya tinggi pendirian dia. Tetapi kalau tanya macam mana dia nak pergi sana pergi sini, malaikat ni dia boleh mengkecilkan badan dia. Tapi kalau bentuk yang asalnya begitulah. Dan mukanya jadi maknanya kalau dia berdiri tegak gini, mana kepala dia sama dengan langit sebelah atas. Kaki dia sama dengan bumi yang lapisan bawah. Itu kalau dia berdiri tegak. Nanti tanya pula macam mana dia nak pergi sana, tak berlaga dengan bumi dengan langit ke? Itu badan dia asal. Tapi tengok yang tadi katanya datang kepada Nabi Adam dengan rupa kibas. Kibas tu nak besar mana sangat, kecil pada lembu kan. Itu nak cerita katanya malaikat dia boleh buat rupa macam-macam. Dia boleh mengkecilkan badan dia. Tetapi yang sini nak cerita katanya rupa asalnya begitulah. Dan mukanya menghadapkan bagi Lauh Mahfuz. Muka bagi Israel tu menghadapkan bagi Lauh Mahfuz. Jadi muka dia tu menghadap kepada Lauh Mahfuz, maknanya muka dia tu sentiasa tengok kepada Lauh Mahfuz. Muka dia tu sentiasa tengok kepada Lauh Mahfuz. Sebab pada Lauh Mahfuz tu ada tulis ke semua. Siapa nak mati bila, hari ni siapa mati, jam sekarang siapa akan mati, semuanya ditulis pada Lauh Mahfuz ke semua. Sebab tu dia tu muka dia tu berpaling memandang kepada Lauh Mahfuz. Dan sekalian makhluk antara dua matanya. Semua makhluk tu duduk antara dua matanya. Semua makhluk tu duduk dalam pandangan dia. Macam kita lah. Kita ni kalau kita tengok sarang semut kan. Kita apabila kita tengok kita ni besar. Apabila kita tengok kepada sebab malaikat Israel ni besar, tengok badan dia asal tu macam mana besar. Lepas tu nak banding katanya kita ni apabila kita memandang kepada semut, satu sarang semut tu semut beribu ekor semut tu
dalam satu pandangan kita. Kita ni kalau kita kata semut tu kalau beribu sekalipun, kita pandang nampak ke semua. Kita apabila kita berdiri, di depan kita ada satu sarang semut, maka semua semut yang ada kat sarang tu di dalam pandangan kita. Jadi kita tengok tu tak payah berjalan, tak payah apa, semua dah nampak. Sebab kita besar, semut tu kecil. Begitulah. Jadi malaikat Israel tu bersangatan besar dianya. Jadi makhluk semua tu di dalam terletak di antara dua mata. Bukan bukan maksud katanya semua makhluk duduk kat sini dia. Bukan gitu. Bukan nak cerita kata duduk antara dua mata sini lah. Bukan. Mata dengan makna pandangan. Bukan katanya semua makhluk antara dua matanya, maknanya semua makhluk tu di dalam pandangan. Seperti benda jadi maknanya nak cerita katanya semua makhluk tu di dalam pandangan dia. Sebab tu saya buat banding dengan sarang semut. Semut yang ada di dalam sarang dia tu apabila kita buka, kalau 1000 ekor pun 1000 ekor duduk dalam dalam pandangan mata kita. Sekali kita tengok tu nampak beribu semut. Dia tak macam kita ni kalau manusia beribu, kita nak nampak semua kita kena naik atas jauh kan. Kalau kita dekat sini, sebab kita sama manusia ni, dia badan sama besar. Kalau dekat, tak nampak semua. Nak nampak semua, kena naik jauh. Nak naik atas, masa baru nampak. Jadi maknanya, sebab malaikat Israel tu besar badan dia, semua makhluk tu dalam mata dia semua. Dan bagi Israel, beberapa banyak malaikat beberapa banyak malaikat yang menolongkan dia. Jadi Israel tu sebagai ketua, apa tu malaikat pembantu dia tu ramai pula lah. Kaki tangan dia tu banyak pula. Dan baginya beberapa banyak malaikat yang menolongkan dia, mana kaki tangan dia lah, yang membantukan dia tu banyak. Jadi ketua tu jadi malaikat malakul maut tu yang yang jadi ketua tu seorang satu saja ialah malaikat Israel. Tapi pegawai dia tu banyak. Pegawai pula. Kaki tangan dia, penolong pembantu dia tu banyak. Banyak mana dengan sebilang-bilang mereka yang mati. Berapa orang yang mati, sebanyak itulah malaikat yang jadi penolongkan. Dengan sebilang, jadi maknanya penolong dia tu sebanyak mana, kira mudah katanya, sebanyak bilangan orang yang mati. Orang yang mati kalau 1 juta, malaikat tu 1 juta. Kalau orang mati itu 10 juta orang, maka malaikat tu pun 10 juta orang. Maka berapa bilangan yang sebenar itu wallahu a'lam. Tapi nak cerita katanya, bilangan dia tu sama banyak dengan bilangan orang mati. Ada berapa orang yang mati, sebanyak itulah bilangan penolong kaki tangan bagi malaikat Israel. Berpelahan ia dengan orang mukmin. Cara dia tarikkan roh
daripada orang mukmin tarikkan roh keluar tu dengan secara perlahan. Dan datang ia akan dia pada rupa yang elok, dan datang ia malaikat Israel, yakni penolong dia tu lah, akan dia akan orang mukmin pada rupa yang elok. Tiada demikian itu bagi yang lain daripada mukmin. Tiada demikian itu perlahan dan rupa dan elok, rupa yang elok. Tiada demikian itu tiada demikian itu perlahan dan rupa yang elok tu bagi lain daripada mukmin. Lain pada mukmin tidak perlahan dan tidak datang dengan rupa elok. Maknanya lain pada mukmin siapa? Orang kafir lah. Apabila dia datang untuk nak ambil nyawa orang mukmin, datang dengan rupa yang elok, sedap tengoklah. Dan cara dia tarikkan roh keluar daripada jasad orang mukmin tu dengan secara perlahan. Tak terkejut sangatlah, tak sakitlah. Tetapi kalau datang nak ambilkan roh orang kafir, datang tu dengan rupa yang huduh, yang jahat, dan cara dia tarikkan roh tu bukan dengan secara perlahan. Dan tersebut di dalam hadis bahawasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tersebut di dalam hadis bahawasa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada kata, ada bercakap. Malakul maut. Ibrahim ada Ibrahim ada bercakap sama malakul maut. Dia kata, malakul maut, Israel tu lah. Perlihat olehmu akan daku betapa engkau mengambilkan arwah segala kafir. Jadi Nabi Ibrahim cakap sama malaikat Israel, dia katanya, perlihat olehmu, bagi aku nampak. Perlihat olehmu akan daku, maknanya dia minta nak tengok lah. Dia minta, Nabi Ibrahim minta daripada malakul maut, minta nak tengok. Itu mana kata, perlihat bagi tengok oleh kamu akan daku. Kau bagi aku tengok. Nak tengok apa tu? Betapa mana cara mana, betapa cara mana engkau mengambilkan arwah segala kafir. Jadi Nabi Ibrahim katanya, aku nak tengok, engkau bagi aku tengok cara engkau ambilkan roh segala orang kafir. Cara mana? Apabila Nabi Ibrahim cakapnya begitu, sembahnya malakul maut. Hei Ibrahim, tiada kuasa engkau akan demikian itu. Tiada kuasa engkau akan demikian itu, akan lihat. Jadi malakul maut dia jawab katanya, engkau tak payah minta lah, sebab engkau tak kuasa nak tengok cara aku ambilkan roh orang kafir. Tak kuasa nak tengok. Macam kita ni setengah orang tu kalau nak sembelih tu kita tak sanggup tengok.
Dia setengah-setengah orang tu apabila nak sembelih lembu, dia lari jauh. Sebab apa? Dia tak sanggup nak tengok. Ambil pisau, potong kat leher, darah bersembur keluar. Geleparnya lembu. Setengah orang tu dia tak kuasa nak tengok. Jadi maknanya tak sanggup nak tengok. Perbuatan sembelih lembu tu perkara yang di sisi setengah orang tu dia rasa berat. Tak sanggup nak tengok. Sebab tu masa buat perbedahan tu, orang jadi doktor tu hati dia kuat. Dia boleh buka badan manusia tu, hati dia kuat. Kalau kena kita berdarah sikit tu tak sanggup nak tengok dah. Kita orang tak biasa dengan benda itu, nak luka sedikit tu pun tak sanggup nak tengok. Jadi Nabi Ibrahim apabila dia minta daripada Malakul Maut untuk nak tengok cara Malakul Maut mengambilkan roh orang kafir. Maka jawab oleh Malakul Maut, dia katanya, kau tak mampu nak tengok. Kau tak kuasa nak tengok. Sebenarnya Nabi Ibrahim. Bahkan maksudnya macam mana pun aku nak tengok juga. Bahkan aku kuasa. Jibril itu Israel kata kau tak kuasa nak tengok, tak mampu nak tengok. Maknanya hati engkau tak begitu kuat, tak boleh nak tengok akan cara Malakul Maut ambil nyawa orang kafir. Macam kita setengah orang ni lah. Nak sembelih ayam tu dia lari jauh lah. Dia tak sanggup nak tengok. Dengan kata nak sembelih lembu. Apabila nak sembelih lembu tu, dia lari jauh lah. Dia tak sanggup nak dengar, nak tengok, nak nampak darah tu dia tak sanggup tengok. Dia tak sanggup nak dengar suara lembu berjerit ketika disembelih. Sebab tu dia lari jauh. Macam itulah. Tak kuasa macam tu. Bukan katanya tenaga dia tidak ada. Dengan hati tu lembut. Dia tak sanggup tengok benda kekasaran. Hati seorang tu kalau dia lemah lembut, dia tak sanggup tengok kekasaran. Maka sebab itulah Malakul Maut katanya engkau tak kuasa nak tengok, tak mampu nak tengok sebab hati engkau tu lembut. Tak padan nak tengok benda yang kekasaran. Sebenarnya Nabi Ibrahim bahkan aku kuasa. Bahkan aku kuasa nak lihat. Dia kata boleh, bukan tak boleh. Maka sembahnya Malakul Maut berpaling oleh Tuhan hamba. Lalu tu kalau Nabi Ibrahim kata boleh nak tengok, boleh. Aku kuasa. Lalu tu Malakul Maut katanya berpaling oleh Tuhan hamba. Kalau gitu baik, paling kat ni. Berpaling oleh Tuhan hamba, maka berpaling Nabi Ibrahim. Apabila Malakul Maut kata paling kat tengok kat ni, maka Nabi Ibrahim pun berpaling tengok. Kemudian melihat ia jadi apabila Nabi Ibrahim tu minta nak tengok, Israel dah kata Tuhan hamba tak mampu nak tengok. Nabi Ibrahim jawab kata bahkan mampu, kuasa. Maka kalau begitu baik nak bagi nampak. Nak bagi tengok. Maka itu Israel katanya, maka sekarang Tuhan hamba Nabi Ibrahim paling ke sini. Maka Nabi Ibrahim pun berpaling tengok kepada Israel. Kemudian melihat ia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun
paling tengok kepada Israel. Rupa dia datang nak ambil nyawa orang kafir. Tiba-tiba iaitu Israel, seorang lelaki yang sangat hitam. Tu dia ubah rupa dia tu. Ketika dia buat rupa beginilah, ketika dia datang nak ambil nyawa orang kafir. Maka sini dia buat rupa begitulah nak bagi Nabi Ibrahim tengok. Maka apabila Nabi Ibrahim tengok, maka terdapat bahawa malakul maut tu rupanya rupa seorang lelaki yang sangat hitam. Seorang lelaki yang sangat hitam sangat. Mencapai kepalanya akan langit. Jadi mencapai maknanya tinggi dia tu, kepala dia tu sampai ke langit. Dan keluar daripada mulut Israel tu api, nyala api. Keluar daripada mulutnya nyala api. Bukan bara api, nyala dia. Tu. dah kata dah tadi kau tak mampu nak tengok. Dah kata dah kau tak mampu nak tengok. Nabi Ibrahim kata dia kuasa nak tengok. Malakul maut kata tak boleh nak tengok. Kau tak kuasa nak tengok, hati yang kau tak sampai. Maka tengok, apabila tengok rupa Israel ketika datang ambil nyawa orang kafir, rupa dia macam mana? Seorang lelaki yang sangat hitam, tinggi, besar, kepala dia kat langit. Dan apabila dia bercakap tu, keluar nyalaan api kat mulutnya. Apabila Nabi Ibrahim tu pandang dengan rupanya begitu, Israel, maka dipingsankan atas Nabi Ibrahim. Pingsan dia. Dah kata dah kau tak kuasa. Maka dipingsankan atas Nabi Ibrahim. Terkejut dengan rupa dia. Kita kan terkejut tu, setengah orang tu kalau terkejut dengan benda apa tu, jadi lutut tu jadi lemah. Setengah orang tu jalan, berlaku suatu perkara, dia nampak hantu masalah. Setengah orang tu, kalau orang berani hati kuat tu tak mengapa lah. Tengok cerita orang-orang dulu ya. Jalan seorang-seorang tengah malam, lampu pun tidak ada kat jalan, nampak hantu. Apabila nampak hantu tu, setengah orang hati dia kuat. Dia nampak, dia jekah kepada hantu tu. Setengah orang yang hati dia kuat. Buat rupa pelat-pelat, kepala tak ada ke masalah. Dia tak terasa apa, dia jekah pula kepada hantu tu. Tapi setengah orang tu apabila tengok tu, terkencing. Tak sanggup nak tengok hati dia. Setengah orang tu habis. Kaki tak boleh nak berjalan. Jatuh begitu. Setengah orang tu kalau kuat-kuat tu pingsan. Tu tengok Nabi Ibrahim tu dah kata dah kau tak kuasa. Maka pingsan Nabi Ibrahim. Kemudian siuman ia Nabi Ibrahim padahal telah berubah malakul maut kepada rupa yang dulu. Apabila siuman dia daripada pingsan tu telah berubah malakul maut kepada rupa yang dulu, yang rupa yang dia datang awal-awal. Kalau tidak siuman sembuh daripada pingsan tu, nampak rupa hitam tu pula, pingsan kali yang kedua pula. Itulah. Maka sabda Nabi Ibrahim, "Hai malakul maut, jikalau tiada
maka sebeda Nabi Ibrahim malakul maut. Jikalau tiada menjumpa apa dah? Jumpa nampak. Jikalau tiada jumpa oleh kafir daripada bala dan duka cita, malaikat rupa engkau ini, nascaya memadalah akan dia. Jadi Nabi Ibrahim cakap katanya orang kafir ni, kalau hidup dia di atas dunia, tak pernah jumpa bala, tak pernah jumpa kedukaan, cukup untuk nak jadi bala kepada orang kafir, cukup untuk nak jadi kedukaan bagi orang kafir dengan tengok nampak rupa engkau yang ini, rupa asal yang hitam tadi. Jadi kalau katanya orang kafir fardulah, sekiranya kalau pada masa hidup dia tak pernah jumpa dengan bala, tak pernah jumpa dengan kedukaan. Jadi nak bagi jumpa bala dan kedukaan sekali tu cukup dengan bagi nampak akan rupa Israel yang hitam tadi. Cukup dah untuk nak jadi terkejut pada dia, untuk nak jadi susah bala pada mereka. Nascaya memadailah akan dia. Maka perlihat olehmu akan daku betapa engkau mengambil, betapa engkau ambil akan segala nyawa mukmin. Maka ni cakapan Nabi Ibrahim lagi. Tak ni dah tengok rupa Israel ketika nak datang nak ambil nyawa orang kafir. Maka sekarang dia minta nak tengok pula rupa Israel ketika datang nak ambil nyawa orang Islam pula, orang mukmin pula. Maka perlihat olehmu, ini kataan itu Nabi Ibrahim ya. Maka perlihat olehmu akan daku betapa engkau tu ialah Israel ambil akan segala nyawa mukminin. Sekarang Nabi Ibrahim minta nak tengok rupa Israel ketika dia datang nak ambil nyawa orang mukmin. Maka berpalinglah tuan hamba. Jadi ini cakapan Nabi itu Israel. Maka berpaling oleh tuan hamba. Jadi itu Israel pun suruh Nabi Ibrahim berpaling ke sini. Maka berpaling jadi paling tengoklah. Maka berpaling jadi berpaling tengok. Ia Nabi Ibrahim akan maka berpaling ia Nabi Ibrahim. Kemudian berhadap ia Nabi Ibrahim. Maka kemudian berhadap ia malakul maut Israel. Maka tiba-tiba ia Israel tu datang dengan rupa seorang lelaki. Dengan rupa seorang lelaki yang muda, yang terlebih elok segala manusia mukanya. Jadi datang dengan seorang lelaki yang muda, lepas tu rupa dia tu elok, lebih elok, lebih segak segala manusia mukanya. Jadi muka dia tu comel sangatlah, comel lebih pada siapa yang comel-comel manusia tu, dia comel lagi. Dan terlebih harum mereka itu baunya pada pakaiannya yang putih. Jadi bau pun bau harum, pakaian yang putih. Maka sebenarnya Nabi Ibrahim, malakul maut, jikalau tiada melihat oleh orang mukmin pada ketika mati daripada barang yang menetapkan mata
dan kemuliaan, malaikat rupa engkau ini nascaya memadalah akan dia. Jadi Nabi Ibrahim pun komen lah. Katanya, hei malakul maut, jikalau tiada lihat, jikalau tak pernah lihat, tak pernah tengok oleh orang yang mukmin pada ketika mati, daripada barang yang menetap mata, yakni mesejukkan mata, barang yang menetap qurratu ain, yang menetapkan mata, benda yang kita tengok rasa sejuk mata hati, malaikat dan kemuliaan. Jadi maknanya nak ceritanya begini. Maksudnya orang yang mukmin belum pada dia nak mati, pada masa dia hidup di atas dunia ni, dia tak pernah jumpa dengan benda, dengan perkara yang segar mata hati, mata dia segar tengok, dan tak pernah jumpa kemuliaan dalam masa hidup dia di atas dunia. Jadi sekiranya kalau seorang mukmin tak pernah jumpa ke perkara, tak pernah tengok perkara yang kemuliaan, tak pernah tengok benda yang sejuk mata hati, tengok tu berasa senang tengok. Malaikat rupa engkau ini, malaikat dekat nak mati, dia dapat tengok rupa Israel dengan rupa yang tersebut. Nascaya memadalah akan dia, akan orang mukmin. Memada untuk nak jadi nikmat. Kalau katanya orang ni tak pernah tengok benda yang comel, benda yang sejuk mata hati, boleh tengok rupa Israel ketika datang nak ambil nyawa dengan rupa orang lelaki yang muda, yang comel, rupa mukanya, yang comel oleh mukanya, cukup dah untuk nak katanya tengok benda yang sedap tengok. Begitu ya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Katanya, dan tersebut dalam hadis Isra bahawasa Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma